الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. Ustaz masuk dah. Ustaz dah bersedia ke Ustaz? Belum. Okey Ustaz. Tak ready lagi ke Liza? Apa dia Kak Syida? Tak ready lagi ke? Tu Ustaz tulis mesej. Chat tu Ustaz 5 hingga 7 minit. Ustaz kata. Okey, tak pasal. Okey. Tak apa Ustaz bagi kita tenang tak? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi Kak Ana lambat sikit Okey tak apa. Kami pun tadi ada problem sikit so kira Ustaz Oh ya elok okey. Zoom tadi setting. Ustaz hari ni kita masuk bab 16 Ustaz. Keutamaan solat asar ke surat 137. Betul. Okey, jap saya cari hadis jap Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, man tabi'ahu wa mawalah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini kita teruskan pengajian kita dalam memahami hadis Sahihul Bukhari seperti telah disyarahkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Bab Fadlu Salatil Asar. Bab keutamaan Salatul Asar.
Jadi hadis ini dibawakan oleh guru Bukhari namanya Al-Humaidi. Okay, ini guru Bukhari Al-Humaidi. Dan hadis ini berpunca daripada sahabat Nabi yang apa nama sahabat Nabi di sini? Ibu-ibu nampak tak? Dari Jarir, Ustaz. Okey, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Okay, ibu boleh tanda Jarir bin Abdullah Al-Bajali antara sahabat Nabi yang mempunyai rupa paras yang handsome lah kita katakan kan. Okay, kalau kita tengok sedikit biodata tentang beliau, itu disebut Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Gelaran dia. Al-Bajali Al-Qasri. Al-Qasri itu nama satu tempat di Qahtan. Jadi beliau ni antara sahabat yang terkemuka. Min ayani sahabah ni maknanya sahabat yang terkemuka. Dan cuba tengok ni. Kana badi'al husni kamilal jamal. Orang yang mempunyai rupa paras yang luar biasa tampannya. Okey. Jadi memanglah ada beberapa sahabat Nabi itu digambarkan mempunyai rupa paras yang okey. Antaranya Jarir. Selain daripada itu Dihyah Al-Kalbi. Sehingga kan Jibril alaihissalam pun biasa berupa wajah Dihyah Al-Kalbi. Baik. Dan kemudiannya Jarir ini antara orang yang lewat memeluk agama Islam. Antara orang yang lewat, tapi beliau mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai sahabat Nabi. Dan kemudiannya kata Isa bin Zaid, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu min aqli Jaririn wa jimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan kebijaksanaan Jarir dan juga ketampanan dia. Okey. Dan diceritakan daripada Jarir sendiri, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Jarir, innaka umru'un qad hassanallahu azza wa jalla khalqak fahassin khuluqak. Sesungguhnya awak ini seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan rupa paras yang elok. Maka elokkanlah akhlakmu. Okey. Dan kemudiannya pernah satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berkata kepada Jarir, ma ra'a ahadan minan nas suwira surat hadza illa ma dzukira min Yusuf alaihi salam. Jadi ini Umar kata ke siapa yang kata tu? Tapi nak ceritanya ketampanannya tu dikaitkan dengan Umar bin dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ada riwayat Umar menyatakan Jarir Yusufu hadhil ummah. Jarir merupakan Yusuf bagi umat ini. Jadi maknanya bukan calon-calon orang lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, ibu-ibu. Dalam hadis yang lain pula, Umar menyatakan kepada Jarir, bukan hadis ya, ucapan asar, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ni'mas sayyidu kunta fil jahiliyah wa ni'mas sayyidu kunta fil Islam. Ketika awak berada zaman jahiliyah, awaklah orang yang tokoh yang terbilang. Dan bila awak memeluk agama Islam, awak jugalah tokoh yang terbilang dalam Islam. Jadi itu maknanya banyaklah pujian tentang Jarir ini. Bukan sahaja daripada sudut rupa parasnya, bahkan daripada sudut kebijaksanaannya, kepimpinan dia. Ya. Dan itu dia punya kematian dia pada tahun 54 Hijriyah. Dan beliau telah meriwayatkan banyak juga hadis. Okay. Musnad Jarir nahwa min mi'ati hadis. Daripada 100 hadis, jumlah hadis yang 100 itu dia berulang-ulang. Dan kalau kita tengok, ada 8 hadis riwayat Jarir ada dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Okay. Jadi begitulah ibu-ibu sekalian secara ringkas berkenaan dengan sahabat Nabi namanya Jarir. Dan dulu-dulu saya dah beritahu ibu-ibu ya, kita mesti bezakan antara Jarir dengan Jabir. Kedua-duanya bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah.
Okey, kalau kita sebut Jarir bin Abdullah, maka gelarannya, doanya ialah radhiyallahu anhu. Tapi kalau Jabir, ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kerana Jabir dan ayahnya Abdullah, kedua-duanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jarir, hanya beliau sahaja yang menjadi sahabat Nabi. Okey. Qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylatan, yakni al-badar. Kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, lalu kami telah melihat qamar. Qamar ni bulan pada malam purnama. Badar ini pada bulan purnama lah, Badar. Faqal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum azza wa jal kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ra'yatihi azza wa jal. Sesungguhnya anda semua akan melihat Tuhan anda sebagaimana sekarang ini anda telah melihat bulan tersebut. Tidak la tudammuna fi ru'yatihi, apa maksudnya? Kalau dalam buku yang ada pada ibu tu, muka surat 138 tu, tidak mengalami kezaliman ketika melihatnya. Apa pula kaitan dengan kezaliman masa lihat bulan ni? Okay, apa dia maksudnya Kak Liza tu? Kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalau dalam buku dia kata, kamu tidak akan mengalami kezaliman ketika melihatnya. Okay, apa tu ya? Tak faham lah Ustaz. Tak faham Mungkin kan? seperti Nabi Musa tak, bila lihat Tuhan meletup apa? Oh, Yang dah. nampak zat Tuhan tu. Yang tu ke? Okey. Tinggi Bu Sharifah pergi. Sampai zaman Nabi Musa tu. Ada ni tak? Ke sebab orang suka menyembah bulan tu Ustaz? Okey, tak juga. Okey, kalau nak mudah lah. Kalau nak cerita mudah, ibu-ibu. Kak Liza. Mana Kak Liza? Ada Ustaz? Okey, saja saya nak dengar suara Kak Liza balik sebab gambar Kak Liza dah hilang. Untuk mudah, sebenarnya ini kepakaran Kak Liza dan kepakaran Puan Syahira. Itu kepakaran mencari hadis. Ini cerita mudah lah. Kita pun carilah kat Google. Contoh kita ambil yang tadi. Kita pun tengok sesungguhnya kamu. Okey. Kod ada terjemahan lain kot. Ada terjemahan lain kita nak kena tengok tu. La tudammuna fi ru'yatihi tu. Apa maksudnya kan? Okey, di sini. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan sebagaimana melihat bulan ini. Kalian tidak terhalang. Okey, nampak tak anak panah saya ni? Kak Liza nampak anak panah saya gerak? Okey, kalian tidak terhalang ataupun mengalami kesukaran ketika melihatnya. Okey, jadi ada buku tu masing-masing tulis tidak mengalami kezaliman tu sebenarnya tidak mengalami kesukaran. Cuma saya tak tahu kenapa dia terjemah kezaliman. Adakah dalam bahasa Indonesia ni kezaliman juga bermaksud kesulitan? Okey, jadi wallahualam kenapa perkataan zalim yang dipilih oleh dia. Jadi tak ada kaitan tu dengan penyembah bulan ke dengan zaman Nabi Musa alaihissalam, tak ada. La tudammu tu kamu akan melihat Tuhan sebagaimana kamu melihat bulan dan kamu tidak mengalami sebarang kesulitan pun untuk melihat Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sekarang ni ada kesulitan tak nak tengok bulan tu. Itu maksud dia. Baik. Fa ini istata'tum, ini dia pelik sikitlah nak terjemah ya. Fa ini istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Faf'alu. Okay, faf'alu. Apabila kalian tidak sanggup untuk macam mana dia terjemah kita tengok yang tadi balik. Saya agak pening dengan terjemah. Padahal ini yang terbaik dah. Okey, jap macam mana nak cari tadi.
Okey, sebenarnya terjemahan dalam buku ini boleh dikatakan terjemahan yang amat mudah untuk difahami ya. Oleh kerana itu jika kalian itu maksud dia ya. Apabila kalian sanggup tidak terlena itu pening sikit. Tapi kalau kita tengok sini agak senang sikit untuk faham. Tengok depan saya tu. Oleh kerana itu jika kalian mampu untuk tidak melalaikan solat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Okey, lupakanlah. Maksudnya begini, kalau boleh jangan anda terleka daripada mengerjakan solat subuh dan juga solat asar. Itu maksud dia. Okey, fa ini stata'tum, kalau boleh anda jangan terlepas ataupun terleka daripada mengerjakan solatul subuh dan juga solatul asar. Okey. Cuba ibu-ibu yang ada buku tulis dulu. Kalau boleh, anda jangan terleka daripada mengerjakan solat subuh dan solatul asar. Kalau ikut terjemahan tu dah agak berbelit lah, dan mungkin terjemahan tu dia nak meraihkan bentuk percakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Summa qara'a. Kemudian membaca. Kemudian beliau membaca. Jadi di sini ibu-ibu tulis juga. Okey, sorry. Ada nak tulis lagi yang tadi? Tak boleh Okey, summa qara'a tadi tu kemudian membaca. Okey. Jadi membaca itu siapa? Kemudian beliau membaca. Jadi beliau tu merujuk kepada siapa sebenarnya? Summa qara'a, kemudian beliau membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Okey. Kemungkinan beliau yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia kemungkinan Nabi yang baca, kemungkinan Jarir yang baca. Tapi ada maklumat, kalau ibu-ibu buka dalam buku pada muka surat 142 pada perenggan yang kedua, jadi dia ada maklumat menyatakan orang yang membaca ayatul Quran itu ialah Jarir bin Abdullah. Artinya hadis Nabi SAW ni dia sampai sini je ucapan Nabi. Ucapan Nabi dia sampai sini. Ini ucapan Nabi SAW. Tapi bila masuk yang seterusnya, summa qara'a, kemudian beliau membaca, beliau tu merujuk kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Dan bertasbih dalam ayat ini merujuk kepada salat, ya. Kerana salat itu juga dikenali sebagai subhan, tasbih. Bukan salat tasbih tu. Tapi salat itu sendiri dikenali sebagai subhan, kerana salat itu bertujuan untuk menyucikan Allah Azza wa Jal. Dan kita biasa jumpa dengan hadis. Contohnya dikatakan Nabi SAW mengerjakan subhan subhatud duha. Nabi mengerjakan subhatud duha. Okey, contohnya cuba kita lihat hadis ini. Saya pun main cari je. Subhatud duha sahih. Okey. Ini kita hadis Hadis ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul duha sekalipun. Wa inni la usabbihuha. Tapi saya buat. Jadi la usabbihuha bukan bertasbih. Tapi tasbih di situ merujuk kepada salat. Salatul sunnah biasa dikenali sebagai subhah. Okey, jadi di sini salat juga dikenali sebagai subhah. Okey. Begitu juga dalam hadis yang ini kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatud duha qattu wa inni la usabbihuha.
dan tidaklah bertasbih, yakni tidak salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasbih duha, yakni salatul duha sekalipun, sedangkan saya bertasbih, yakni sedangkan saya mengerjakan salatul duha. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat pengamatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tak pernah mengerjakan salatul duha di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Tapi di tempat lain Nabi buat, dan Ummul Mukminin tidak menafikan Nabi buat. Cuma Ummul Mukminin kata Nabi tak buat di rumah beliau. Nabi buat di tempat lain. Dan beliau kata wa inni la usabbihuha, saya buat. Okey. Jadi solat tu ada, jangan guna hadis ini menafikan solat tu ada sebab Ummul Mukminin pun buat. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, qala Ismail, respon daripada Ismail. Ismail siapa pula tiba-tiba muncul nama Ismail? Inilah Ismail ni yang atas ni, antara perawi hadis. Qala Ismail if'alu la tafutannakum. Solatlah jangan sampai anda terlepas solatul subuh dan juga solatul duha, dan dalam masa yang sama, artinya solat-solat yang lain pun jangan terlepas. Bila sebut solat subuh dan duha tu bukan menafikan solat lain tu boleh tinggal, bukan kata solat lain boleh tinggal, tak. Tapi ceritanya keutamaan itu berat kepada solatul subuh dan juga solatul duha. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak tengok hadis yang kedua. Alamak, dia tak keluar pula kan. Nak kena tulis sendiri ni. Itu hadis yang dah ke depan. Okey, tak apalah. Kita tengok satu lagi hadis sebelum kita ulang tentang perkara ini. Saya kena cari dulu. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili Fathul Bari. Kitab Tauhid. Mana nak cari ni, Ibu? Ini dipanggil kitab apa ni, Kak? Kitab Al-Mawaqit. Bil-laili wa malaikatu bin-nahar. Wa malaikatun bin-nahar. Ya, Ibu, Ihsan Hajar lagi. Okey, ada sini. Ini hadis yang kedua. Minta maaf di sini tak ada baris dia. Saya tak jumpa di satu tempat tu. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang saling bergiliran untuk bersama dengan kamu, ya. Bergiliran mendatangi kamu. Malaikat malam dan siang ni bergiliran mendatangi kita. Okey. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asar. Oh, ini dia punya perbahasan panjang ni. Yang buku di tangan ibu-ibu sekalian panjang tu duk bahas benda ni lah. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asar. Dan kita tak nak tengoklah memeningkan. Kata Nabi SAW, malaikat itu berkumpul pada salat subuh dan juga salatul asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Lepas mereka berkumpul pada waktu subuh dan asar tu, mereka pun naik ke langit. Fayas'aluhum wa huwa azza wa jalla a'lamu bihim. Maka Allah Ta'ala pun tanya mereka dalam keadaan Allah dah maklum dah. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hamba-Ku tadi? Hamba-Ku buat apa sebenarnya? Fayakulun. Maka berkatalah malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat, yakni salatul subuh dan asar,
Dan kami pergi jumpa mereka tadi pun mereka solat juga. Yang ni solatul subuh dan juga solatul asar. Ini dua hadis yang menceritakan tentang kelebihan solatul asar. Dan ke depan lagi pun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada lagi hadis yang menceritakan kelebihan solatul asar. Okey. Tapi kita akan tengok buku ni lah. Satu-satu ya, ikut urutan dia. Okey, yang pertamanya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang disampaikan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ya. Okey, hadis ini ketika mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun bagi tahu kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu lihat bulan purnama ini. Dan kamu tidak akan mengalami kesulitan untuk melihat Tuhan sebagaimana kamu juga tidak mengalami kesulitan untuk melihat bulan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, begitu. Jadi pertamanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan kepada kita semua bahawasanya kita boleh melihat Allah Azza wa Jalla di hari akhirat kelak, dan inilah nikmat yang paling besar yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana nikmat sekalipun. Nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Oh, itu benda yang kita tunggu-tunggukanlah kan. Macam mana ni rupa Tuhan yang sebenarnya. Jadi sini kita tak mampu fikir dah rupa Tuhan tu macam mana. Pada hari akhirat nanti insya-Allah kita masuk ke dalam syurga, maka di situlah kita diberikan ruang untuk melihat Allah Azza wa Jalla secara zatnya. Secara zatnya sendiri. Tapi bagaimana cara Allah menunjukkan dirinya itu kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita memperincikan perbahasan tentang perkara tersebut. Baik. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, okey, kalau dalam buku ni ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat yang ke 141, ya, 141. Cuba tengok perkataan faf'alu. Okey. Ini saya bahas tak ikut urutan jugalah. Sebabnya sulit juga nak ikut urutan. Ataupun sini pun disebut ni, summa qara'a. Mana dia sebut? Ini istata'tum. Summa qara'a pun betul ada di situ. Nanti kita tengok. Okey, tapi atas sikit ni. Sorry. Okay, atas sikit ni. Faf'alu. Muka surat 141. Ini faf'alu. Okey, faf'alu tu merujuk kepada ucapan daripada Ismail. Kerjakanlah, ya. Kerjakanlah salat subuh dan juga salat asar. Hadza yadullu, kata Khattabi, ini menunjukkan bahawa kita boleh melihat Allah Azza wa Jalla antaranya dengan cara betul-betul menjaga salatul subuh dan juga salatul asar. Jadi kita kata kita nak tengok Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau nak tengok Allah tu sebenarnya apa cara yang dia punya tiket yang paling besar. Macam kalau kita ada apa-apa program, kita kena ada tiket dia ataupun yuran dia, maka sebenarnya tiket apa yang paling besar digunakan untuk melihat Allah Azza wa Jalla? Jadi jawapannya ialah al-muhafazah ala hataini salataini, memelihara kedua-dua salat ini merujuk salatul subuh dan juga salatul asar. Okey. Jadi siapa yang jaga sungguh salatul subuh dan salatul asar, dan sebenarnya bila orang tu jaga solat subuh dan asar, automatik dia akan menjaga salat-salat yang lain. Ibarat begitulah. Dia sebenarnya Nabi SAW nak kata jaga semua salat. Tapi dengan menjaga salat subuh dan asar ni pun, mestilah orang yang salat subuh, mestilah orang yang salatul asar, dia akan salat zuhur, dia akan salat maghrib, dia akan salatul isyak. Okey. Ataupun Nabi nak kata jaga semua salat, terutamanya salatul subuh dan juga salatul asar. Terutamanya. Okey, itu mungkin maksud Nabi SAW. Okey. Dan sebahagian ulama dia faham ini menunjukkan kita kena solat subuh dan asar itu bagi orang lelaki secara jemaah. Maknanya kebanyakan masa tu berjemaah. Adalah masa kita collapse, penat.
ada masa kita tertidur, ada masa kita musafir, itu boleh dipertimbangkanlah. Takkanlah kita mustahil dah nak jumpa manusia awam, orang awam, lelaki ini cerita lelaki, yang memang boleh solat jemaah pada setiap masa. Komitmen dia memang untuk solat jemaah tu setiap masa. Payah nak jumpa. Lagi payah nak jumpa orang muda yang boleh maintain solatul jemaah di masjid setiap masa. Payah. Okay. Tapi kalau begitu, janganlah sampai kita mengabaikan. Kalau boleh kebanyakan masa tu di masjid. Kebanyakan masa di masjid, adalah masa-masa yang kita tertinggal tu, tak apa, dimaafkan. Okay. Kebanyakan masa tu mesti di masjid. Maka ada ulama kata, mesti solatul jemaah kerana mereka menjelaskan, wa khassa hadzainil waqtaini lijtima'il malaikati fihima, dikhususkan kedua-dua waktu ini kerana masa tu malaikat berkumpul dan malaikat membawa amalan itu kepada Allah Azza wa Jal. Okey, itu penjelasan selanjutnya lah. Tapi ceritanya mereka kata mesti secara berjemaah, bukannya secara seorang diri. Tetapi kata Ibn Hajar Al-Asqalani, katanya itu muka surat yang sama. Kalau ibu-ibu tengok perenggan yang kedua tu, perenggan yang kedua, baris yang kedua. Hanya saja lakin lam yazhar li wajhu taqyidi dzalika bikaunihi fi jama'atin. Tapi menurut saya tak ada pula hadis yang menunjukkan kalau nak tengok Allah Azza wa Jal, mesti kita solat subuh dan asar secara berjemaah. Wa in kana fadlu jama'ati ma'luman min ahadithin akhar, tanpa menafikan betul lah solat jemaah zuhur dan asar, subuh dan asar terutamanya mengandungi keutamaan yang besar. Itu betul. Kita tak nafikan benda tu. Cuma kita nak kata kalau nak tengok Allah tu mesti subuh dan asar secara berjemaah, tak jumpa hadis yang kata begitu. Hadis kata jaga solat subuh dan asar je. Jadi artinya kalau solat subuh dan asar tanpa jemaah pun dah terlalu tinggi kedudukannya, apalagi kalau orang tu jaga solat secara berjemaah di masjid, lagi-lagi tinggi kedudukan. Jadi saya pernah ceritakan pada ibu-ibu sekalian bahawasanya Nabi SAW kata amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jal, solat pada waktunya. Jadi kalau solat zuhur pukul 3 petang tu Allah suka kepada kita, ya Allah suka kerana kita masih solat pada waktunya. Kalau kita solat isyak pukul 10 malam tu Allah suka kepada kita, Allah suka kerana masih dalam waktunya. Okey. Berdosa ke kalau kita solat zuhur pukul 3 dengan sengaja? Tak berdosa. Tak ada satu kenyataan pun kalau solat zuhur pukul 3 secara sengaja berdosa. Tak ada. Tak berdosa pun. Okay. Tapi, sesiapa yang dia solat tu pada awal waktu, itu lagi baik. Siapa yang solat secara berjemaah, itu lagi baik. Siapa yang solat berjemaah di masjid, itu lagi baik. Dan siapa yang dia pergi awal lagi sebelum masuk waktu, itu lagi baik. Jadi bab lagi baik itu cerita lain. Tapi kalau kita jaga solat pada waktu dia pun Allah dah suka. Apalagi kalau kita solat itu ada sunat sebelum selepas. Ataupun ada selepas saja ataupun ada sebelum saja. Kemudiannya kita pula buat di masjid. Orang lelaki di masjid. Kemudian kita pula buat di berjemaah. Kemudian kita solat pula secara khusyuk. Kemudian kita solat pula lama-lama. Kemudian kita solat tu kita doa sungguh pada Allah Azza wa Jalla. Itu makin meningkatkan kualitinya. Tapi kalau orang tu solat pukul 3 saja pun, seorang diri pun dah Allah suka. Apalagi kalau dia buat lebih tinggi lagi daripada itu. Lagi-lagi menambahkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ibu-ibu gelap ke kamera saya ni? Kak Liza gelap ke saya sekarang ni? Okey je? Ya, okey je. Kalau gelap, minta maaf lah. Okey, tak nampak gelap. Nampak Ustaz? Nampak okey je. Okey. Sebabnya dia kalau nak cerah dia kena pakai kamera. Okey dah Ustaz, nampak handsome dah muka. Ya. Inilah makhluk Allah tu nama kamera tu. Tapi lah Ustaz, taklah Tapi saya ni tak secerah wajah Kak Liza dengan Kak Syida. Ustaz tu kita nampak tapi gelap sikit lah. saya terganggu. Kak Syida dan Kak Liza ni terang sungguh. Kami pakai kamera Ustaz. Memang nampak cantik sungguh gambarnya. Sebab saya ada kena pilihan.
Satu kena pakai tu ataupun pakaian ni. Jadi saya pilih Oh. pakaian ni kerana suara lagi kuat. Nanti Okey. bila ada Okey. rakaman tu suara lagi kuat. Betul. Muka Ustaz nampak jelas je. Okey lah kalau macam tu ya. Pakai kamera tu dia ada unsur penipuan sikit. Nampak putih cerah aja. Baik. Okey, sebab sini dia gelap, dia macam nak hujan tapi tak tahulah. Okey, baik. Sekarang ni kita teruskan lagi ke depan. Dia banyak sangat perbahasan dia ni, nak kena pilih. Saya sedia macam manalah nak cerita, banyak sangat ni. Okey, kita ke bawah lagi pada muka surat yang sama. Okey, ini. Oh lupa. Lupa satu hadis ni. Pada muka surat 141 tu, nampak tak dia punya hadis bawah tu? 141 kan? Ada hadis. Inna adna ahlil jannati manzilatan. Sesungguhnya penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya yang macam mana? Okay, bawah tu sikit disebut. Wa akramahum ala Allahi azza wa jalla. Hadis-hadis yang panjang. Tapi dalam hadis yang panjang tu dia ada satu statement yang sebut. Wa akramahum ala Allahi azza wa jalla man yanzuru ila wajihihi azza wa jalla ghadwatan wa ashiyatan. Sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah azza wa jalla ialah orang yang dapat melihat Allah azza wa jalla pada waktu pagi dan juga petang di syurga nanti. Begitu. Tapi hadis itu hadis yang dhaif. Fa fi sanadihi dha'af. Dalam sanadnya ada perawi yang dhaif. Jadi kualiti hadis ini dhaif. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, okey. Ini dia dah tanda dah siap-siap dah ni. Muka surat 142. Okey. Kalau ibu-ibu buka buku muka surat 142 tu yang perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga tu para ulama berkomentar. Para ulama memberikan ulasan tentang hadis tersebut. Wa wajhu munasabati zikri hataini salataini inda zikri ru'yah azza wa jalla. Munasabahnya, apalah kaitan? Mula-mula Nabi SAW kata, saya dah terang tadi, kita ulang balik. Mula-mula Rasulullah SAW kata, kita akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita melihat bulan purnama. Satu. Kemudian kata Nabi, kalau boleh janganlah anda terlepas solat subuh dan solat asar. Okey. Apa kaitan ni dengan melihat Allah dan juga solat subuh dan asar? Okey, tadi kita dah terangkan tapi kita lihat lagi. Munasabahnya ialah menunjukkan bahawa solat merupakan afdalut ta'at, amalan yang paling menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Wa qad sabata li hataini salataini minal fadl ala ghairihima. Dan telah dinyatakan bahawa kedua-dua salat, yakni salatul subuh dan asar ini ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh salat-salat yang lain. Apa dia? Ma dzukira min ijtima'il malaikati fihima, yang mana dijelaskan pada malaikat berkumpul dalam salatul subuh dan juga salatul asar. Wa raf'il a'mali wa ghairi dzalik, amalan kita diangkat pada masa tersebut dan ada lagi kelebihan yang lain. Fahuma afdalus salawat, ia adalah salat yang terpenting, yang paling, kalau orang muda sekarang lah, salat yang terpaling lah ni. Fana saba an yujaziyal muhafiz alaihima bi afdalil ataya, maka logiklah kalau ia merupakan salat yang paling penting. Salat ni ibadat paling penting. Apalagi salatul subuh dan asar, ibadat yang paling penting. Lambang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka padanlah kalau Allah Ta'ala pun memberikan balasan yang paling besar. Apa dia? An-nazar ilallahi ta'ala, iaitu melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi, bila kita salat itu ibadah yang paling penting. Maka Allah Azza wa Jalla pun memberikan balasan yang paling tinggi kedudukannya, iaitu melihat Allah Azza wa Jalla. Okey. Dan saya nak tanya ibu sekalian, solat ni kalau kita buat betul-betul, berat ke ringan? Mungkin pandangan kita berbeza lah, tak ada A, tak ada B lah. Tapi kalau rasa ibu lah, berat ke ringan sebenarnya? Yang macam mana Kak?
solat betul-betul ringan lah Kalau Ustaz. betul-betul berat, Oh, banyak ada nak dua. ingat. Kalau Ada betul kata berat, ada kata ringan. Okey. Dia sebenarnya saya tahu mesti ada dua jawapan. Ada satu kata berat. Oh, Pak Amnira ada. Ada kata ringan. Barakallahu fikum. Okay. Saya tahu berat tu macam mana, ringan macam mana. Erti ringan ni kita terasa ibadat pada Allah tu ringan, tak ada halangan. Macam tu kan Kak Liza kan? Tapi maksud Ibu Syarifah, berat tu kerana penghayatan dalam solat itu sendiri. Okay. Jadi sebenarnya dua-dua jawapan betul. Tapi kalau kita buat betul-betul kan, rasa penat juga solat kan? Iaitu, bila kita solat, dia melibatkan semua elemen yang ada. Elemen yang pertama namanya elemen fizikal, pergerakan. Kerana pergerakan tu jadi malas tu. Orang ni malas solat ni kerana ada unsur pergerakan. Nak kena bangun, nak kena ambil wuduk, nak kena pastikan pakaian bersih, nak kena tutup aurat, nak kena hadap kiblat, nak kena bergerak. Tambah-tambah kalau isyak tu 4 rakaat, nasib baik Allah Ta'ala tidak fardukan satu solat 6 rakaat atau 8 rakaat. Kalau tak lingkup habis kita. Okey, baik. Yang kedua ialah kerana solat ini ada unsur bacaan. Kena membaca. Oh, kena baca pula. Baca dan nak tak nak kita kena hafal. Tak kira lah surah panjang ke surah pendek, kita kena hafal surah lah nak membaca. Di samping itu kena baca juga dengan doa-doa yang lain. Yang namanya doa kunut ke, nak baca tahiyat ke, nak kena baca. Okay. Kemudiannya kena fikiran ni, nak kena tumpah. Itu yang berat. Nak kena faham betul-betul bacaan kita tu apa dia. Ya Allah, itu yang berat tu. Tapi ringan kalau kita berkhayal. Okay, saya pun rasa mengantuknya, solat yang berkhayal sikit. Sudah sedar, dah nak habis dah solat subuh Jumaat. Padahal lama tu sebab berkhayal. Okay, tapi kalau betul-betul, itu berat tu ya Allah. Apa benda imam baca ni? Kalau tumpukan ni kan. Bacaan tu apa maksudnya? Rukuk tu macam mana? Itu kalau buat betul-betul memang sangat berat. Dan memang berat pun ibadat solat. Tapi maksud ringan tu ialah apabila kita dah biasa buat macam tu, Allah Ta'ala berikan kita hadiah, terasa ibadat itu ringan pada kita. Okay, tapi pelaksanaan dia tu memang agak berat ya. Okay, jadi berat daripada satu sudut, ringan daripada satu sudut. Itu saya faham dah jawapannya ibu-ibu sekalian. Kedua-duanya betul. Baik. Jadi oleh kerana solat ini ibadah yang menggabungkan segala-galanya, memang padanlah kalau Allah Azza wa Jalla berikan hadiah yang besar. Bukan ke haji lagi besar. Haji tu dia merangkumi semua benda. Banyak benda. Tapi solat, kalau kita cari ibadat yang satu-satu jenis je, solatlah yang ibadat yang paling tinggi dan pada awal dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita selesai dalam bab itu. Kemudian kita masuk pula ulasan hadis yang kedua, yang saya kata berat panjang lebar tu, berbahas tentang malaikat berkumpul siang dan malam tu macam mana. Jadi oleh kerana dia punya ulasan itu berbelit-belit dan memeningkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membuat rumusan sahaja. Selebihnya ibu-ibu baca sendiri boleh ya. Kalau tidak panjang ni nak baca satu-satu, dan saya tahu kalau ibu-ibu kita baca pun kita pening, apalah maksud dia sebenarnya. Okey. Jadi saya tidak mahu memeningkan ibu-ibu dengan perbahasan yang terlalu spesifik tersebut. Izinkan saya untuk terus je lah. Tak payahlah kita nak timbul apa-apa persoalan. Yang penting kita faham. Hadis ni nak cerita pasal apa sebenarnya. Okey. Ceritanya pertamanya ulama berbahas tentang siapakah malaikat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Okey, ibu-ibu boleh buka pada muka surat 146. Okey, jumpa 146 Malaikat yang duduk gili-gili mendatangi kita tu pagi petang. Malaikat mana sebenarnya? Okey, 146 tu menyatakan malaikat yang dimaksudkan itu ialah pada perenggan yang keempat, malaikat pencatat amalan. Okey. Malaikat pencatat amalan, mana page saya ni? Sekejap . Okey, satu ialah malaikat pencatat amalan, yakni ada berapa orang malaikat catat amalan kita tu, ibu-ibu? Yang catat kiri dan kanan tu bukan nama malaikat kan Rukun Atid tu?
Jadi berapa orang? Kiri kanan. Tak Dua tahu. Ustaz. 4 Ya? tak Ustaz sebab dia bergilir. Bergilir. Ramai ke Dua-dua. Ustaz? Dua-dua? Ramai. Ramai kan? Dua Dia malam, bergilir-gilir dua shift siang. per shift. Oh, dua malam dua siang. Oh, Masya Allah. Jawab Ibu Syarifah. 2 malam 2 siang ya. Tapi asasnya malaikat yang mencatat amalan itu ialah 2 lah. 2. Cuma bukan kedua-duanya mencatat rasanya. Seorang je mencatat. Dan seorang lagi dia jadi ketua lah. Dan yang mencatat tak kata dia nak tulis ke? Tunggu dulu. Okey, sekarang tulis. Contoh kawan tu niat nak buat jahat. Nak tulis ke? Dia dah niat, tunggu dulu. Bila dah buat jahat tu, okay, barulah ditulis. Okay, betul kan ibu-ibu sekalian? Kalau kita niat buat benda baik, Allah bagi pahala kan? Kalau kita niat buat benda buruk, Allah tak bagi pahala, dosa lagi Terus kan? lagi tak buat. Selagi tak buat. Okey, jadi kalau saya tanya ibu-ibu sekalian, contohnya ada orang tu dia bercita-cita dia nak mencuri. Okey, dia nak mencuri, dia ada niat dia nak mencuri, kemudian dia pun pergi, dia pun nak curi ni duit seorang makcik yang lalu kat situ. Tapi baru je nak curi, tiba-tiba ada polis pula lalu. Dia pun tak apa lalu loh, tak jadi hari ni, tak berjaya mencuri. Okey, so itu dikira dosa ke ataupun tidak berdosa? Tak berdosa Ustaz. Tak berdosa Puan Mira. Kenapa Puan Mira? Sebab baru niat. Belum lagi buat. Masya Allah. Baru niat. Ada jawapan lain ke? Tidak, Kak Ana tidak berdosa. Barakallahu fikum. Okey. Belum Tapi buat Ustaz, lagi. niat pun ditulis juga kan Ustaz? Niat baik ditulis, niat jahat tak ditulis. Okey. Kak Liza, macam mana Kak Liza? Berdosa ke tak? Dia niat nak buat. Lepas tu dia cuba nak buat tapi terhalang. Macam mana? Terhalang. Dia terhalang. Ha. Jadi tak tahu lah, mungkin yang tu salah satu Allah nak lindung dia ke apa ke, tak tahu lah. Masya Allah, sufinya jawapan Kak Liza. Allah nak lindung dia pula. Okey, jadi ibu-ibu, Pak Amira, Kak Ana, dia begini. Kalau kita sekadar niat untuk melakukan kejahatan, memang tidak dikira oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kalau orang tu dah niat buat benda jahat, dan dia dah pergi dah nak buat benda jahat, cuma dia terhalang, dia tak berjaya, dia gagal. Okay, dia nak merompak tapi dia gagal dalam rompakan dia. Itu telah dikira sebagai berdosa. Yang tak berdosa tu dia duduk niat, kalau aku mencuri hari ni best juga, tak ada duit ni. Lepas tu dia pun fikir nak pergi tu. Tak jadi aku nak mencuri ni, mengantuk pula, tidurlah dulu. Jadi dia tak buat, dia tak pergi pun. Dia tidur. Itu tak dikira. Okay. Kemudian kalau dia niat nak mencuri, lepas tu dia ingin curi tu, dia pun tengok makcik tu. Entah makcik ni pun susah hidupnya macam aku juga. Tak jadilah curi, siang pula makcik ni. Maka dia dapat pahala kerana dia membatalkan niatnya kerana Allah. Dia kesian pada makcik tersebut. Apalagi kalau dia batal kerana takut azab Allah. Okay. Tapi kalau dah pergi dah, tiba-tiba dia nak mencuri dah. Tiba-tiba ada polis pula datang, duduk pusing kawasan tersebut. Maka dia sudah dikira sebagai melakukan dosa kerana dia sudah nak buat, cuma tak berjaya sahaja. Yang tak dikira tu dia sekadar niat. Sekadar niat. Okay. Tapi yang kedua, angan-angan tak dikira. Kalau aku solat tahajud malam ni kan best. Seronok dapat pahala banyak. Tapi tak ada apa-apa pun. Sekadar berangan-angan je. Tak dikira. Tapi kalau niat, aku nak bangun macam mana pun. Pukul 5. Bangun 5 mengantuknya. Ya Allah, penat semalam. Penat sangat-sangat. Tidur lagi, tidur. Sampailah 5.50 baru nak bangun untuk salat subuh. Itu dikira pahala. Kerana memang dia niat. Dia bukan berangan-angan. Memang dia nak bangun. Okay. Tapi kalau kata berangan-angan, tapi tak ada apa, memang macam tu lah setiap malamnya angan-angannya, itu tak dikira. Yang niat sungguh-sungguh, dia memang nak bangun. Dia kunci jam, dia pesan pada orang kejutkan dia dapat pahala. Okay, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada ulama kata, memang malaikat pencatat amalan lah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang duk berkumpul pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Itu pandangan Al-Qadhi Iyad dan disebutkan inilah
pandangan jumhurul ulama. Cuma ada seorang ulama namanya Ibn Bazizah, dia tak berapa setuju. Betul ke malaikat pencatat amalan kot malaikat lain? Malaikat yang khusus berjalan pada waktu malam dan siang kot. Itu satu pendapat. Kata Al-Qurtubi, bagi saya yang lebih tepat ialah malaikat tersebut bukan malaikat pencatat amalan. Bagi dia. Kerana menurut maklumat yang ada, Al-Qurtubi ni bukan Qurtubi pengarang tafsir tu, Ibu. Ibu tulis ni, sebelum ni saya dah cerita dah, tulis lagi di buku tu, Abu Al-Abbas Al-Qurtubi. Abul Abbas Al-Qurtubi. Kalau yang pengarang tafsir tu, Abu Abdullah Al-Qurtubi. Oh, panjangnya. Siapa share ni? Pasyairah. Dia bersungguh. Niat melakukan jahatan juga dikira sekiranya niat itu disertai keazaman, kesungguhan, dengan kemahuan yang tinggi. Tinggal lagi dia terhalang je untuk buat. Kasih banyak Puan Syahirah atas perkongsian yang sangat baik tersebut. Okey, jazakumullah khairah. Jadi niat jahat tu dikira, boleh tengok yang Puan Syahirah kongsikan tu. Okey. Ibu dan rahmatullah sekalian, kalau Abul Abbas Qurtubi, saya tulis Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Mufhim. Pengarang Al-Mufhim lima ashkala min sahih Muslim. Okey, jadi ini bukan merujuk kepada Abu Abdullah Al-Qurtubi. Okey, sorry, internet saya problem. Ia merujuk kepada muhaddis, bukannya pengarang tafsir, Abu Abdullah Al-Qurtubi. Okey. Mereka itu bukanlah malaikat, kerana ada hadis lain yang menyatakan malaikat pencatat amalan tidak pernah terpisah dengan kita. Sedangkan malaikat tadi terpisah, dia naik ke langit, dia turun balik. Dan malam ni setiap masa tanpa pernah terhenti walaupun seketika duduk dengan kita sepanjang masa. Jadi menurut Abu Abbas Al-Qurtubi, ia bukanlah malaikat pencatat amalan. Okay. Selain daripada itu, saya baca ya. Selain daripada itu, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan, sebagaimana Ibu Syarifah sebut tadilah, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan malaikat pencatat amalan pada malam hari itu berbeza dengan malaikat pencatat amalan pada siang hari. Yang jadi sampai empat malaikat tu. 2 siang, 2 malam. Tak, dia tak ada shift macam tu. Malaikat tidak memerlukan shift pun kerana tenaga mereka mencukupi. Lebih daripada yang mencukupi pun untuk menjaga kita sepanjang kita hidup. 2 malaikat tersebut. Jadi tak ada pun maklumat menyatakan berlakunya penggiliran antara malaikat pencatat amalan siang dan juga malam. Ala kulin ada 2 pendapat lah senang-senangnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu kata malaikat pencatat amalan. Yang kedua kata bukan. Dan kemudiannya Ibn Hajar pun bahas lagi. Dia sebut macam-macam lagi lah. Sekejap ya. Berbelit dah tu. Memang mudah-mudah cerita memang ada 2 pendapat lah. Satu kata malaikat penjaga pencatat amalan, satu kata bukan. Itu malaikat lain. Malaikat lain yang memang berkumpul, yang malaikat malam dan juga siang. Okay. Seterusnya, ulama pun bahaslah malaikat malam dan siang ni macam mana panjang macam-macam tu. Okay, mudah ceritanya saya nak bawa 2 pandangan je yang mudah-mudah cerita. Tak payah nak pening-pening lah cerita lain. Satunya malaikat malam dan siang ni, dia turunnya pada waktu subuh dan juga asar. Kita katakanlah malaikat siang dia turun pada waktu malaikat malam dia turun pada waktu asar. Waktu asar tu dia turun. Masa tu malaikat siang ada. Saya ulang balik.
Malaikat siang dia duduk dengan kita sampai waktu asar. Bila tiba waktu asar, malaikat malam pun turun. Malaikat malam pun turun, duduk sekali dengan malaikat siang pada waktu asar tu. Dan sampailah duduk sekali sampailah subuh esok. Okay, sampai subuh esok, barulah malaikat malam pun akan naik ke atas. Okay, nampak Ini ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat yang surat berapa ni yang ni? Okay, pada muka surat 150. 150. Okay. Jumpa tak? 150 tu baris yang keempat. Ilustrasinya. Saya baca yang tak ada buku boleh dengar saya baca. Ilustrasinya makna gambarannya ialah sekelompok malaikat turun pada waktu asar kemudiannya bermalam. Dia turun waktu asar tu duduk sekali. Lalu turunlah kelompok kedua ketika subuh dan bertemulah kedua kelompok tersebut ketika melaksanakan solatus subuh. Dia mula gini. Saya terangkan balik tadi saya silap. Malaikat tu turun pada waktu asar. Satu malaikat turun pada waktu asar. Dia duduk situ tu sampailah ke waktu subuh. Dan bila waktu subuh, kelompok malaikat kedua pun turun. Kelompok malaikat kedua turun. Jadi malaikat pertama dan malaikat kedua berkumpul pada waktu subuh. Okay, nampak? Malaikat pertama turun waktu asar lagi. Dia duduk dengan kita sampai subuh. Bila sampai subuh, turun pula malaikat yang kedua. Okey. Mereka duduk sekali lagi. Duduk sekali sampailah ke waktu asar. Sampailah ke waktu asar. Barulah malaikat kelompok yang pertama pun naik ke atas. Malaikat kelompok pertama naik ke atas untuk memberikan laporan kepada Allah Azza wa Jal dan mengangkat amalan kita. Okey. Malaikat kelompok yang kedua tu pun duduk sekali dengan kita sampailah subuh esok. Turunlah malaikat kelompok yang pertama tadi turun balik pada waktu subuh. Duduklah bersama sampai waktu asar. Sampai waktu asar, barulah malaikat kelompok kedua pun dia pula naik ke atas memberikan laporan. Gitulah seterusnya bergilir sampailah setiap hari ya. Setiap hari begitulah. Okay. Malaikat yang sama ke tu punya rutin tu ataupun ada ramai malaikat yang turun tu? Yang tu kita no comment dah lah. Malaikat apa pun kita tak tahu dah. Tapi kita boleh kata macam tu je Kak. Tapi boleh nampak tak dia punya penggiliran yang berlaku tadi? Yelah, nampaklah kan. Tapi kalau kita andaikan manusia, aktiviti manusia sebagai apa kata, roster kan, bergilir-gilir tu, yelah. Sebab kita nak samakan kita, malaikat tu dengan manusia punya aktiviti kan. Selalu macam tu lah kita fikir, kita punya kelompok tu macam mana. Macam mana malaikat tu boleh. Betul-betul lah, okay, faham. Mungkin malaikat yang sama. Memang itu kerja dia. Mungkin itu malaikat yang sama Okay, tapi satu orang ada malaikat yang khas. Itu setiap orang pula. Itu lain. Malaikat siang malam ni lain. Malaikat yang jaga orang tu malaikat lain. Jadi malaikat ni kira sebenarnya malaikat yang duduk jaga kita tu namanya malaikat hafazah. Itu lain. Malaikat yang mencatat amalan lain pula. Malaikat yang turun siang malam lain pula. Jadi malaikat kan terlalu banyak. Jadi tugas malaikat itu spesifik. Dan ada malaikat yang sibuk mendoakan orang beriman yang bersedekah. Kan ada kan siapa yang dia pagi-pagi dia bersedekah. Maka malaikat pun berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah orang yang bernafkah hari ini gantian dia. Dan kalau orang kedekut, bukan dia tak bagi. Kita ni kadang-kadang tak bagi sebab tak ada kemampuan duit. Ataupun tak sempat masa lagi. Ataupun kadang-kadang tak ada cash. Ataupun kadang-kadang ada macam-macam sebab lah. Tapi kita tak kedekut. Kita memang nak memberi. Tak kedekut. Tapi kalau orang kedekut, Allahumma a'ti Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti apa satu lagi siapa ingat?
Apa Ustazah? Mumsikan talafa. Mumsikan Allahumma ati talafa. mumsikan talafan. Mumsikan. Jazakumullah khair Ustazah Syahya. Dan Allah berikanlah kepada mumsikan orang yang kedekut duduk tahan diri dia daripada sedekah tu talafan, kebinasaan. Okey. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah maknanya banyak malaikat, banyak kategori. Antaranya malaikat kategori siang dan malam. Itu malaikat lain pula. Okey. Jadi pandangan yang pertama saya ulang balik supaya kita jelas, kita faham apa ceritanya. Okey, jap. 7 malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur ada juga. Kak Nina. Okay, jadi 70 malaikat tu bila dia keluar, dia tak masuk-masuk dah. Mula-mula dia masuk 70,000 malaikat Allah cipta, dia pun masuk dalam Baitul Ma'mur, ada yang berdiri qiyam, ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang bertasbih, macam-macam amalan tu. Kemudian mereka keluar je, mereka tak masuk dah. Artinya setiap hari Allah buat. Mereka dah buat tugasan mereka dah. Terlalu banyak jumlah malaikat. Masuk pula yang lain. Keluar. Mereka tak kembali dah. Terlalu banyak. Dan sebab itu logik kalau ramai lagi malaikat tak tahu pun pasal kita ni. Kerana malaikat kan ada tugasan dia. Dia tak tahu pun kewujudan kita ni. Dan antara malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi ialah Hamalatul Arash. Malaikat penjaga Arash ini berapa orang semuanya rasanya dia bermula dengan 4 orang rasanya. Ada hadis dia. Dan kemudiannya berakhir dengan 8 orang. Maknanya pada permulaan tu dia 4 orang, 4 malaikat. Tak boleh sebut orang nanti orang marah pula. Malaikat bukan orang. Okay, tak apa 4 malaikat. Dan sorry, internet problem tadi. Macam mana Kak? Tak bukan, ini malaikat penjaga arah ni selalu Ustaz Endang cerita. Ustaz Endang selalu cerita, dah cerita banyak kali. Ustaz Endang kata macam mana? Macam mana ceritanya? Macam Ustaz cakap tu lah yang dia punya besar tinggi semua tu, buku lali dia saja tenggelam dalam laut tu. Betul. Jadi betul ke dia 4 kemudian jadi 8 tu? Ada Ustaz Indah sebut tak? Yang kita perasan sebut 4 je kan Izzah? Okey. Ada sebut 4? Ada 4. Ada 4. Okey. Sebabnya kalau kita tengok di sini, wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat yang ada di penjurunya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan malaikat yang menanggung arasy Allah pada masa itu ada 8 semuanya. Jadi saya tak ingat dah kat mana saya jumpa tu, yang mana asalnya 4, kemudiannya bertukar menjadi 8 malaikat. 8 malaikat. Dalam surah Ma'arij pun ada. Okey, ni dalam suratul Haqqah. Kak Lina, jazakumullah khairah. Kemudian kita lihat pula dalam suratul Ma'arij. Tak nampak dah saya ni surah kat mana ni. Mana surah Haqqah tadi? Siapa nampak? Dukhan, Jasiyah, Al-Qafu, Turhujurat, Ar-Rahman, Al-Rahman. Sini tak ada. Surah Surah 70. Juzuk berapa? Surah ke-70 Ustaz. Surah 70. Sini ada nampak tak? Tak. Ni ya Allah. Sebab tengok kat sini memang saya pening kepala. Kitab Quran tu mudah je kan. Okey 8. Tapi ni 8 ni apa ni Kak? Al-Ma'arij. Ni surah Ma'arij ayat 8 tak ada kaitan Kak. Ke salah? Kejap cari. Kalau Kak jumpa Kak beritahu Okey, tapi ceritanya seingat saya memang dia bermula 4 kemudian jadi 8. Jadi 8 malaikat. Okey. Jadi sekarang ni kita kembali pada tadi. Jadi malaikat ni ada banyak, antaranya malaikat siang dan malam, dan saya terangkan balik. Ada satu pandangan menyatakan malaikat siang dan malam ni mula-mula malaikat kelompok pertama. Ingat saya namakan malaikat 1, malaikat kelompok 1, malaikat kelompok 2 tu nak bagi ingat je. Malaikat kelompok 1 dia turun pada waktu asar. Dia duduk dengan kita sampailah subuh esok. Bila sampai subuh esok, turunlah malaikat kelompok 2. Bila turun malaikat kelompok yang kedua, barulah malaikat kelompok yang pertama pun naik ke atas. Okey. Naik ke atas. Barulah malaikat kelompok yang pertama pun naik ke atas. Malaikat kelompok kedua pun dia duduk lagi dengan kita sampai asar. Kemudian sampailah subuh esok. Sampai subuh esok, sampai ke asar.
Dia duduk kita sampai ke asar, turunlah malaikat kelompok yang ke alamat tertukar pula saya ni, macam mana saya terangkan tadi. Mula-mula malaikat turun pada waktu asar. Dia duduk dengan kita sampai subuh. Turunlah malaikat kedua pada waktu subuh. Okey. Maka malaikat kelompok yang pertama pun naiklah ke atas. Okey. Malaikat kelompok yang kedua tadi dia duduk dengan kita sampai ke asar. Turunlah malaikat kelompok yang ke pertama balik. Okey. Kemudiannya turunlah malaikat lain pula. Duduk sekali sampai ke subuh. Naiklah malaikat kelompok yang kedua tadi ke atas. Ada gila-gila macam itulah. Senang-senang mereka berkumpul pada waktu asar. Tapi satu kumpulan malaikat akan naik ke atas pada waktu subuh. Kemudiannya satu malaikat lagi dia duduk kita sampai ke asar. Turun lagi malaikat lain pada waktu asar. Duduk bersama sampai ke subuh. Maka malaikat naik lagi ke atas. Satu kelompok naik ke atas, satu kelompok duduk dengan kita. Macam itulah ceritanya. Pening sikitnya tu. Tapi ada pendapat yang biasa dipegang ialah pendapat yang biasa dipegang ialah memang ada malaikat siang dan malam, yang mana malaikat malam turun pada waktu asar. Ya, malaikat malam turun pada waktu asar. Dan malaikat siang ni, malaikat siang dia turun pada waktu subuh. Malaikat malam turun waktu asar, malaikat siang turun waktu subuh. Okey. Dan pada waktu asar, malaikat siang pun naik ke atas. Malaikat malam duduk dengan kita sampai ke subuh. Bila subuh, malaikat malam pula naik ke atas. Malaikat siang turun pula dengan kita. Jadi malaikat tu berkumpul pada waktu asar dan siang. Cuma malaikat siang akan naik ke atas pada waktu asar. Malaikat malam akan naik ke atas pada waktu subuh. Begitulah. Itu pegangan yang biasa dipegang oleh kebanyakan ulama. Okay, boleh nampak ke ibu-ibu? Kak Liza jelas ke? Jelas tak? Tak, yang tadi Okey. saya dekat yang tu surah Al-Haqqah ayat 17 tak? Yang bagi tahu 8 malaikat. Saya dah tunjuk tadi kan yang Al-Haqqah Al-17 tadi. 17. Jadi kita sentiasa dikelilingi oleh malaikat yang ramai. Betul lah. Memang kita dipenuhi dengan malaikat. Itu pun malaikat terlalu ramai lagi. Malaikat terlalu ramai lagi. Yang kita sebut itu baru satu bahagian. Itu baru satu bahagian. Okay. Oh, Kak Lina, surah Ma'arij 8 tu ada juga Kak Lina? Tak ada Ustaz, memang betul tu tadi tu lah. Tapi surah dalam Al-Haqqah lah. surah Marij tu dikisahkan berkenaan bagaimana semasa langit ni runtuh apabila kiamat. Itu disebabkan kerana Allah turun descend, dan malaikat tu yang rujuk. Dia yang naik ke atas sebab tak ada ruang dah di langit pertama ni, semua dah hancur. Kerana Allah tu bergerak. Ada dalam surah tu Ustaz. Tapi yang pasal malaikat 8 tu memang dalam Al-Haqqah Ustaz. Yang tu Kak Liza ada kongsi. Najib Kak Liza. Barakallahu fikum Mani. Lain macam Kak Lina lepas pergi kelas Qaf semalam ni. Ya, Alhamdulillah. Okay, barakallahu fikum. Okay. Kalau kita tengok, okay ni, ada tak dia bincang tentang berapa ramai sebenarnya jumlah malaikat yang penjaga arasy Allah Azza wa Jalla. So, saya kata sebenarnya kedudukan ilmu ibu-ibu ni jauh dah mengatasi kami yang duk memenuhi jadual ni. Sebab ibu-ibu belajar semua benda. Kita ni belajar sikit benda je. Okay. Boleh campur lagi kelas itulah, kelas inilah. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, ada tak dia sebut? Macam nampak tadi dia sebut. Lakin qad jaa, okey, lakin qad jaa, tapi ada maklumat yang menyatakan bahawa penjaga arasy ini yang menanggung arasy Allah Azza wa Jalla ini jumlahnya 4. Okey, sekarang ni 4. Wa yaumal qiyamati samaniyah. Cuma dekat kiamat nanti barulah jadi 8. Itu dia. Dan yang menyatakan bahawa pengangkat arasy Allah Azza wa Jalla ini seramai 4 ini merupakan jumhur mufassirin, dan inilah yang dipilih oleh Ibn Katsir rahmatullahi alaih. Okey.
Ini disebutlah beberapa maklumat. Jadi ceritanya memang ada maklumat yang menyatakan pada awalnya 4 malaikat yang jaga. Kemudiannya nanti barulah Allah tambah jadi 8 malaikat penanggung arasy Allah Azza wa Jal, yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Ustaz Endang tadi. Macam mana dia punya rupanya, kebesarannya yang luar biasa apa tu kan. Okey, baik. Jadi memang logik lah malaikat ini terlalu besar. Dan kalau kita tengok pun luas tak luas. Al-hadis kita tengok al-hadis anil, kita nak kata apa ya? Saya pun tak tahu nak kata apa ni. Ustaz, bukankah ada 160 malaikat jaga kita, Ustaz? 160? Ni saya letak dalam grup tu hadis tu, kami belajar dalam surah An-Nur itu Ustaz sebut. Jadi saya minta lah ada dalil tu, Ustaz tu bagilah 160. Saya letak dalam grup, tak boleh nak letak dalam chatting ni. Okey. Letak dalam grup. 160. Okey. Cuba tu Ustaz tengok dalam grup jamaah. Saya tak tahulah sama ada hadis tu. Label dia. Nanti kita tengok macam mana. Saya pun tak tahu. Mungkin betul apa Ustaz tu sebut kan. Okay. Barakallahu fikum Kak Dina atas perkongsian tu. Okay. Kemudiannya kalau kita lihat lagi dalam hadis yang lain, kasih banyak atas maklumat tu. Cuma nak kena study dulu. Saya pun tak tahu semua benda ya. Jadi mungkin kalau betul lah Ustaz tu sebut, maknanya hebat lah 160 malaikat. 7 mata saja 7 kata dia. Apa dia Kak? Mata saja ada 7 malaikat. Oh iya. Allah. Nanti kena tengok balik tu macam mana Okay. Kalau ada hadis tu memang kita boleh kena terima lah kalau ada hadis. Kemudiannya kalau kita lihat lagi dalam hadis yang lain. Okay. Dia punya ceritanya ulasan yang lain. Mudah cerita saya ulas terus lain. Kenapa malaikat ini berkumpul pada waktu subuh dan juga pada waktu asar? Ini menunjukkan bahawasanya tinggi kedudukan salatul subuh dan salatul asar itu sendiri. Dan kan kita biasa jumpa ayat Quran yang menyatakan bertasbihlah qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa qabla wasabbih bil ashiyyi wal ibkar wasabbihuhu bukratan wa ashiya wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih tu pagi petang. Dan sebab itulah kalau dalam sunnatun Nabi SAW pun malaikat pula kita di sunat Nabi dia ajar kita zikir pada waktu pagi dan petang. Okay, zikir petang tu bila? Yakni selepas asar. Lepas asar. Dalam hadis tu tak silap jarak antara setiap malaikat 4 jari kita sahaja. Okay, baik. Dan sebelum Nabi SAW diperintahkan untuk salat 5 waktu sehari semalam pun, baginda telah diperintahkan untuk salat pada waktu pagi dan juga petang. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Ini menunjukkan kedudukan tinggi pada waktu subuh dan asar ini. Dan selain daripada itu, dah ada lagi hadis ke depan kita jumpa macam mana kedudukan tingginya salatul asar sehingga menyebabkan sebahagian ulama cenderung menyatakan salatul asar lebih tinggi kedudukannya daripada salatul subuh. Okey, sampai begitu. Antara ulama yang besar ialah Al-Imam Murramli, ulama dalam mazhab Syafi'i, yang menyatakan salat subuh lebih tinggi dan salat asar lebih tinggi daripada salatul subuh. Bukan beliau seorang, tetapi saya setakat ni agak berat untuk menerima kenyataan tersebut. Kerana saya merasakan berdasarkan ulasan ulama masih tinggi kedudukan salatul subuh dibandingkan dengan kedudukan salatul asar. Tapi wallahu alam. Nak kena study betul-betul lagi. Apa hujahnya? Boleh jadi sama ni kita pegang macam ni pandangan. Tapi bila kita baca lagi hujah-hujah yang lain, boleh jadi kita akan menukar balik pandangan tersebut. Ya, wallahu alam. Baik. Kemudian kita ambillah pengajaran daripada hadis ini, iaitu pada muka surat 155. Sebelum pengajaran tu saya terlupa satu benda. Malaikat ini
masa mana dia naik ke atas tu kalau waktu asar tu. Itu tak dinyatakan dengan jelas bila dia naik. Adakah dia naik lepas kita solat asar ke, ataupun dia naik dekat-dekat senja ke, itu tak dinyatakan dengan jelas, ataupun dia naik sikit-sikit. Ada yang naik awal, kemudian yang lain pun naik sikit sampailah ke maghrib ke, wallahualam yang tu. Tapi mudah ceritanya, kata ulama, malaikat menyaksikan orang yang sedang solat. Okay, bila Allah Ta'ala tanya, macam mana keadaan hamba-Ku ketika kamu meninggalkan mereka? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka solat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami pergi jumpa mereka pun mereka masih solat. Okey. Artinya malaikat melihat kita, meninggalkan kita dalam keadaan kita dah habis solat. Ataupun malaikat meninggalkan kita dalam keadaan kita sedang solat. Ataupun malaikat meninggalkan kita dalam keadaan kita akan solat. Dia terima semuanya. Kalau malaikat turun naik awal pun pada Allah, contohnya malaikat dah naik dah pukul 5.30 tu dah naik, sedangkan ada lagi orang belum solat pun malaikat menyaksikan orang yang solat lambat itu. Dan dapurkan kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Maka pengajaran daripada hadis ini, Ibu dan rahmat Allah, pada muka surat 155, ada banyak pengajaran yang dibawakan oleh Hafiz Ibn Hajar. Antaranya apa? Ini menunjukkan solat merupakan ibadat yang tertinggi dan yang paling penting. Ibadat yang amat-amat penting, yang tak boleh dipandang enteng oleh sesiapa pun. Yang kedua, hadis ini, kadang nombor 3 ya. Nombor 3, hadis ini mengisyaratkan betapa mulianya kedua waktu solat itu. Nabi SAW pun kata, Man sallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang solat di dua tuduhan, yakni solat asar dan juga subuh, maka masuk ke dalam syurga. Bahkan ada hadis yang menyatakan rezeki akan dibahagi-bahagikan setelah tamatnya solat subuh, dan amalan diangkat pada penghujung siang hari pada waktu asar. Kerana itulah sesiapa sahaja yang melakukan ketaatan, maka rezeki dan amalannya diberkati. Yang salat subuh, rezekinya diberkati. Yang salat asar, amalannya diberkati. Yang ini diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semalam baru, sahabat saya datang jumpa saya di rumah, Ustaz Khairul Nazrin. Dia bagi buku ni, Alhamdulillah. Bangun pagi-pagi berkat sepanjang hari. Jadi eloklah ada buku ni, sesuai dengan apa yang kita bincangkan ini. Bangun pagi-pagi berkat sepanjang hari. Baik. Berkenaan malaikat tu, rasanya ada buku tentang malaikat yang dituliskan oleh siapa ya? Dr. Umar Sulaiman Ashkar kot. Buku tentang malaikat, di situlah kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, kalau kita nak study pasal malaikat, kena tengok study buku itulah lebih khusus. Kalau buku tentang syaitan telah ditulis oleh Ustaz Abdullah Bukhari. Perang gerila dengan syaitan. Itu memang dah lengkap lah cerita pasal syaitan. Tentang malaikat, dia ada buku dia yang khusus rasanya. Baik. Kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, banyak tu. Tapi kita ambil last sekali lah. Berlakunya dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan para malaikat. Dan Allah Ta'ala tanya kita, tanya malaikat, macam mana hamba-Ku tadi. Dan bukan itu sahaja, dalam hadis yang lain pun ada juga. Natatan malaikat ada, Masya Allah. Boleh saya tengok nanti. Dalam hadis yang lain, boleh saya, macam mana ni? Tekan terus Tak apa, Kak copy masuk dalam grup. Dalam grup. Nanti akak bagi Banyaknya Ustaz Yusof buat. Dah ada Itu, kelas Ustaz. Ada kelas. Slide ke apa tu? Ustaz Yusof buat slide ke apa? Yang ni dalam PDF ada banyak siri. Yang ni dia punya Kak Liza dah compile dalam Google Drive. Ni dalam Google Drive. Nanti saya kena minta Ustaz Yusof tu buat buku tu. Sebab kami sekarang pun dalam proses untuk terbitkan buku Ustaz Yusof. Tapi tunggu dia edit dulu. Dia siap insya-Allah. Baik. Dalam hujung tahun ni kot baru boleh keluar. Kembali pada yang tadi, ada juga cerita yang mana malaikat ini dia ikut majlis ilmu. Jadi lepas dia nampak je, ini malaikat lain pula. Malaikat nampak majlis ilmu, dia bagi isyarat pada malaikat lain, ramai-ramai datang. Bertindang sampai ke atas langit sana.
Okey, dan kemudiannya malaikat ini akan naik semula jumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan malaikat pun ceritalah majlis zikir dia, majlis zikir, dan ilmu ni dianggap zikir juga. Allah Taala tanya macam mana tadi kami pergi ke majlis zikir tadi. Kemudiannya Allah Taala malaikat pun cerita dalam majlis zikir tadi ada orang dia duduk je, dia tak berzikir pun. Ya, ada orang dia tidur je dalam kelas contohnya kan. Dia tak buat apa pun, dia duduk je. Pun aku ampunkan dosanya, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi ini banyak kategori malaikat kan. Ada malaikat yang dinamakan sebagai malaikat rahmat. Ada malaikat yang menjaga guruh. Ada malaikat yang menjaga hujan. Ada malaikat yang menjaga angin. Ada malaikat yang menjaga tumbuh-tumbuhan. Ada malaikat yang menjaga, itu baru di bumi. Belum lagi kira alam semesta yang begitu luas lagi ni. Jadi takkan kita nak kata malaikat semua duduk kat bumi je. Tak. Banyak lagi tempat lain malaikat ini. Banyak besar keciptaan Allah Azza wa Jal yang namanya malaikat ini. Ya. Wallahu a'lam. Jadi saya berhenti di sini. Ada sebarang persoalan dalam 5 minit lagi? Ustaz, apa maksud majlis zikir tu Ustaz? Macam kita sekarang ni, adakah ni dikira sebagai majlis zikir juga? Rasa banyak kalina ada dua pendapat ulama sebenarnya. Pendapat yang pertama menyatakan majlis zikir ni memang zikir je. Ataupun termasuklah baca Quran pun zikir juga. Selawat pada Nabi pun zikir juga. Tapi pendapat yang lebih tepat insya-Allah, zikir ini artinya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan majlis ilmu, terutamanya hadis Nabi SAW, itu memang mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, mengingatkan kita pada ajaran agama kita. Maka ia pun termasuk dalam majlis zikrullah. Jadi ada ulama asingkan. Ulama asingkan ni dia ceritanya majlis zikir benda lain. Majlis ilmu lain pula. Okey. Majlis ilmu pun ada hadisnya juga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Dan malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana puas hati dengan penuntut ilmu, redha dengan penuntut ilmu. Jadi ada yang mengasingkan, tapi ada kata sama je. Zikir ilmu ni benar sama. Jadi wallahu alam. Dan ada ulasan daripada Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' Tirmizi, ketika membahaskan hadis malaikat menghamparkan sayapnya pada penuntut ilmu, ada orang pelikih. Mana sayap malaikat takut nak pijak? Terus tak dapat berjalan. Itu balasan orang yang mempelikihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itulah Ustaz dulu kan. Dulu akak ikut yang Habib-Habib ni kan. Dia ada majlis zikir dia tu Ustaz. Selalulah majlis zikir tu zikir malam Jumaat, zikir selepas asar, zikir selepas Zuhur. Dia ada zikir-zikir dia tu Ustaz. So macam dia pakai hadis ni lah, dia pakai dalam majlis zikir. Jadi macam dia pakai pendapat yang pertama tadilah. Majlis zikir tu lain. Majlis ilmu tu lain. Jadi memang dia suruhlah kita hadir pada majlis zikir itu kan. Dan majlis zikir tu macam kita tengok Habib-Habib buat tu lah. Yang Hanan apa semua tu. Okey. Maknanya dia pegang pendapat satu lagi lah pun tak ada masalah. Itu pendapat dia. Cumalah majlis zikir dia tu sebahagiannya banyak ke qasidah aja kan. Itulah majlis zikir dia banyak qasidah, banyak apa tu syair-syair dia tu kan malam-malam macam itulah. Itulah macam itulah dia. Wallahu alam. Maknanya itu dia pegang pendapat memang majlis zikir beza dengan majlis ilmu. Tak ada masalah, itu pegangan masing-masing. Okey. Dan orang ya Kak Liza. Ni dekat FB ada Dr. Rahman tanya, berzikir beramai-ramai mengikut imam dan seterusnya berdoa bersama-sama yang diikuti oleh imam, adakah khilaf bukan bid'ah ya Ustaz? Okey. Terutama lepas solat fardu, Dr. Rahman. Dr. Abdul Rahman yang handsome tu ke? Okey, baik. Dr. Abdul Rahman, jazakumullahu khairah. Okey, jadi ceritanya berzikir ramai-ramai selepas solat ini dia mudah ceritanya. Macam mana saya nak ceritanya? Dia bukan sunnah. Namun tidaklah boleh kita kata ia sebagai bid'ah. Okey.
Kita hanya menyatakan ia tidak menepati sunnatun Nabi SAW. Itu sahaja. Nak kata dia bid'ah tu tak boleh lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah, sebaik-baiknya zikir ini memang sendirian tanpa menafikan boleh berzikir beramai-ramai. Jadi kalau lepas solat tu sendirian. Kalau berzikir, kalau lepas solat sendirian. Tapi kalau ada masa tertentu kita nak berzikir ramai-ramai, tidak ada masalah. Berdasarkan hadis umum daripada Nabi SAW, wa in zakarani zakartuhu wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang ingat pada aku dalam dirinya, maka aku akan ingat dia seorang-seorang. Okay. Kalau wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau mereka ingat pada aku dalam jumlah kelompok ramai-ramai, maka aku akan ingat mereka dalam kelompok yang ramai-ramai juga oleh malaikat dan sebagainya. Jadi di sini boleh kalau kita nak berzikir ramai-ramai pun tak ada masalah. Cuma itu dalam masa yang umum. Lepas solat, yang tepatnya ialah zikir sendirian itu lebih afdal. Kecuali orang yang baru nak belajar. Tapi kalau buat juga, berdosa ke, bid'ah ke? Pada saya, ia tak berdosa, ia tidak bid'ah. Cuma tidak menepati sunnatun Nabi SAW sahaja. Baik, Allah Alam. Cuba Ustaz tengok hadis tu Ustaz. Akak letak dalam grup. Saya kena tengok grup lah ya. Okay. Masih dah share ke Ustaz? Dia dah PM ke Ustaz dah, mesej Kak Lina tu. Okay. Saya tak buka WhatsApp. Okay, ada soalan lain lagi sebelum saya nak tengok ni? Abu Umamah berkata, ada 160 malaikat yang diberi wewenang, diberi tugasan untuk mengurus seorang mukmin. Mereka mencegahnya daripada hal yang dia tak mampu. Antaranya 7 malaikat yang melindungi penglihatan mata. Okey. Jadi wakila bil mukmin mi'atun wa sittuna malakan. Okey, kita cek wakila bil mukmin kan. Wakila bil mukmin mi'atun wa sittuna. Okey, saya tengok sekejap ya, ibu-ibu. Wakila bil mukmin mi'atun wa mi'atun apa saya asyik lupa je. Wasituna malakan. Okey, siapa yang share hadis ni ya? Saya Ustaz tu kami belajar dalam kelas tafsir surah An-Nur. Oh, dalam tafsir surah An-Nur ya. Okey, hadis itu dia termasuk dalam hadis yang daif. Okey, saya bacakan dia punya ni Ni kajian dibuat. Saya tunjuk pada ibu sekalian. Satunya wukila bil mu'min mi'atun wa sittuna malakan yazubun anhu ma lam yuqaddar min zalikal basaru alaihi. Sama lah yang tadilah. Orang mukmin ni ada 160 malaikat yang menjaganya. Mata saja ada 70, bukan 1. Yang ni kata berapa ni? Mata saja ada 7 malaikat melindungi mata. 7. Sab'atul amlak. Oh, sini ada kata 7. Sini kata ada 70. Okey. Jadi hadis ini dia pun kata isnaduhu la yasih. Sanadnya tidak sahih. Okey. Hadis yang lebih kurang sama pula, orang mukmin ini ada 160 malaikat yang menjaganya. Isnaduhu dhaif. Maknanya hadis ini pun dhaif. Okay. Ada lagi hadis yang lain yang ini hadis yang sama, sebiji sama dengan yang Kak Syida kongsikan, Kak Lina kongsikan tu, yang 7 malaikat yang jaga pandangan mata. Pun katanya hadis ini isnaduhu dhaif. Ada lagi hadis yang lain. Kita tengok isnaduhu la yasih. Sanadnya tidak sahih. Tidak sahih ni ke palsu lah. Isnaduhu dhaif.
Jadi memang banyak tu hadis macam tu tapi semuanya tidak sahih. Semua tidak sahih. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan dengan ibu-ibu sekalian. Selebihnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh ada satu soalan daripada Puan Umrah. Puan Umrah tanya, adakah dikira bangun awal pagi selepas jemaah subuh, seseorang tu tidur semudah sebelum pergi kerja? Tu dikira bangun awal tak? Dia bangun solat subuh, dia tidur balik. Dia bangun, okey. Dia point dia begini, sebenarnya tak ada larangan pun tidur lepas subuh. Tapi ceritanya adakah cantik tak cantik tidur lepas subuh, itu isunya. Dan tapi kalau orang tu terlalu penat dan dia memerlukan tenaga untuk bekerja, lebih baik dia tidur kan? Lebih baik dia tidur daripada dia paksa. Sebab point dia, Nabi SAW sendiri kata, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum." Kalau kita mengantuk, maka lebih baik kita tidur sebelum kita solat. Yakni kalau solat tu ada masa yang panjang, kita tidur dulu supaya kita tak mengarut masa solat nanti. Okey. Jadi sama juga kaedah tu kita pakai, kalau kita mengantuk sampai boleh menghalang kerja-kerja kita yang lain, lebih baik kita tidur dulu. Jadi kalaulah orang tu dia memang bangun solat tahajud, kemudian dia lepas subuh tu dia memang mengantuk, tak boleh buka mata, sedangkan nanti dia nak buat kerja, boleh tak boleh dia nak tidur lepas subuh? InsyaAllah boleh. Cuma kita kata sebaik-baiknya memanglah tak tidur. Tapi dalam keadaan penat sangat hari tu, dan benda tu jarang berlaku, bukan selalu pun. Kalau selalu tak cantik. Oleh kerana jarang berlaku, maka tak ada masalah pun untuk tidur selepas subuh. Itu poin dia. Dan cuma yang terbaiklah Ibu Umrah, terbaiknya memang kita tak tidur lah, kita bangun awal. Paling lewat tu maknanya sempat solat subuh pada awal waktu. Itu paling lewat lah. Tapi kalau lebih awal lagi, dia solat tahajud dan sebagainya, itu Masya Allah, itu afdal wa ahsan. Okay. Ada limit juga zikir dan selawat beramai-ramai ni, macam Ustaz Zahiruddin share tu. Ada yang mengarut dan sebagainya, tu memang kita tak ni lah. Kalau dah kaedahnya mengarut bukan-bukan, memang kita tolak. Saya hanya cerita secara umum, berzikir secara berjemaah, secara umumnya dibolehkan. Jadi hadis tak sahih lah, malaikat ni ramai. Cuma malaikat yang jaga kita, yang malaikat pencatat amalan, 2. Kemudian malaikat hafazah yang jaga kita, 1. Selebihnya wallahualam. Selebihnya wallahualam. Malaikat penjaga kita, bukan malaikat penjaga kita tu Kak Lina. Malaikat pencatat amalan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tu kan? Catat amalan. Pencatat Tapi amalan yang jaga Raqib kita, dan 1. Atid tu bukan namanya. Dia adalah sifat. Sifat dia. Sifat dia. So maksudnya ada yang lain lah kan Ustaz, jaga rezeki, jaga semualah. Yang jaga rezeki apa tu dalam dia kehidupan kita ni. Yang jaga dia, malaikat dia tak urus rezeki kita. Tapi secara umumnya yang mengurus rezeki ni, maknanya dia menguruskan hujan ke, angin ke, dia ada malaikat-malaikat dia dah. Okay, betul. Dan memang ada Nabi SAW cerita, guruh tu pun malaikat, Nabi kata. Guruh tu malaikat macam mana? Yakni malaikat dia ada bawa alat dia, dan bila dia gerakkan alat dia tu bunyi guruh tu. Jadi itu ada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Okay, alat itulah yang menyebabkan bunyinya guruh. Wallahualam. Okay, Ibu, saya serahkan pada Kak Liza. Alhamdulillah Ustaz. Seronok sebenarnya kalau belajar bab malaikat ni, kita interested lah. Macam-macam sebenarnya kita tidak tahu tu, setiap lapisan langit tu pun ada malaikat yang menjaga. 7 petala langit sebenarnya. Tu jadi alhamdulillah Ustaz, kita dah lebih 8 minit. Terima kasih semua, jazakumullah khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Syida. Sebelum lagi buat malaikat yang malaikat yang malaikat kita baca Quran waktu subuh ataupun pada waktu tahajud ada malaikat yang
Ada kan hadis dia Ustaz cakap itu. Oh ya, banyak tu malaikat ni kan. Apa aktiviti kita semua dia semua dia nampak lah kan. So hati-hati antara syaitan dan malaikat tu yang mana kita boleh kecenderungan kita kan. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Kita jumpa, kita bincang-bincang kat grup, jom. InsyaAllah. Terima kasih semua. Kita akan kasih kita pagi ni. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nasima. Sama Pak Syida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Fas. Sama-sama Kak Fas. Terima kasih semua.